Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan soalan 6.5D pada muka surat 50. Okey. Cadangkan satu reka bentuk alat yang boleh dimasukkan ke dalam enjin kereta. Dengan menggunakan alat tersebut, mekanik boleh melihat permukaan dinding dalam enjin kereta bagi mengesan kawasan yang rosak seperti retak dan karat tanpa perlu membuka keseluruhan komponen enjin. Okey, soalan dia. Nyatakan dan terangkan pengubahsuaian berdasarkan aspek-aspek seperti jenis kabel, ciri-ciri kabel yang digunakan dan ciri tambahan yang diperlukan untuk memaparkan imej yang jelas dan boleh dikendalikan dalam ruang yang berlingkar dalam enjin kereta. Ini gambar retak. Okey, jadi untuk tajuk cahaya dan optik untuk situasi ni kita boleh kaitkan dengan pantulan darab penuh. Jadi kabel dia kita boleh kata kita guna kabel gentian optik. Okey, kenapa gentian optik? Kita refresh balik. Kabel gentian optik kan? Kabel gentian optik ni dia ada dua teras. Teras dalam dengan teras luar. Okey, teras luar dia ni berketumpatan optik yang rendah. Bila ketumpatan optik yang rendah, automatik dia punya indeks biasan dia pun rendah. Jadi, dia punya sudut genting dia tinggi. Tapi, kalau macam ni, pantulan dalam penuh sukar untuk berlaku. Berbeza dengan dia punya teras dalam. Kalau teras dalam, dia berketumpatan optik tinggi. Kalau ketumpatan optik tinggi, automatik dia punya indeks biasan pun tinggi. Jadi, dia punya sudut genting dia rendah, kecil je. Jadi, kalau macam ni, pantulan dalam penuh senang untuk berlaku. Ni cahaya masuk. Ni garis normal. Dia ni bolehlah dipantulkan balik pergi ke sini. Sebab apa? Sebab teras dalam ni kan berketumpatan optik tinggi. Jadi dia pun memantulkan balik ini. Dia ni berulang-ulang sampailah ke hujung kabel ni. Pergi ke mata kita. Okey, biasanya kalau teras luar ni dia guna pembalut kaca lah, kaca yang berketumpatan optik yang rendah. Kalau teras dalam dia biasa guna plastik atau kaca yang ketumpatan lebih tinggi daripada teras luar ni. Okey, balik pada soalan. Jadi kita boleh tengok ciri dia. Sekejap. Okey, ciri dia menggunakan kabel gentian optik. Kenapa? Supaya mengalami pantulan dalam penuh berulang kali pada permukaan gentian. Tadi kan dia kan berulang-ulang kan? Sini. Okay, ciri seterusnya menggunakan kabel yang panjang. Kenapa? Supaya dapat memasuki ke seluruh bahagian dalam enjin kereta. Kalau guna kabel yang pendek, mana nak sampai dekat dalam enjin tu? Okey. Seterusnya menggunakan kabel yang fleksibel. Kenapa? Sebab tengok soalan tadi. Dia kata dikendalikan dalam ruang yang berlingkar dalam enjin kereta. Sebab enjin kereta ni dia bukan straight. Dia ni berlingkar macam ni. Jadi, kalau kita guna kabel yang tak fleksibel, kabel tu mesti akan patah kalau masuk. Jadi, kita kenalah guna yang fleksibel supaya dia ni boleh masuk seiring dengan bentuk enjin ni. Okey. Jadi sebab dia supaya dapat dimasukkan sesuai dengan bentuk enjin kereta. Okey, seterusnya menggunakan diameter kabel yang lebih kecil. Okey, kenapa kita kena guna kabel yang kecil? Sedangkan kalau kita guna diameter dia lebih besar, mestilah imej dia tu akan nampak dengan lebih jelas kan? Okay, sebab dia kalaulah diameter ni besar, automatik saiz kabel ni akan jadi besar. Enjin kereta ni dia tak besar sangat. Jadi kita kenalah guna diameter yang kecil
Sebab bila diameter kecil, mestilah dia punya kabel ni kecil kan. Jadi bolehlah masuk. Okey. Jadi sebab dia supaya boleh dimasukkan ke dalam ruang yang sempit. Okey, akhir sekali menggunakan lampu berkuasa tinggi pada hujung kabel. Kenapa? Supaya imej yang terbentuk lebih jelas dan lebih terang. Kalau kita guna lampu yang tak terang sangat, mestilah imej yang akan terbentuk tu tak jelas. Kita tak boleh nak tengok. Okey, jadi kita pun buatlah ayat. Alat yang boleh dimasukkan ke dalam enjin kereta ialah, kita cerita balik, kita ambil ciri-ciri dia. Menggunakan kabel gentian optik, kabel yang panjang, kabel yang fleksibel, diameter kecil dan menggunakan lampu berkuasa tinggi pada hujung kabel. Dapatlah 10 markah. Yeay. Okey. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.